Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Pengerusi Harian MHN Dr. Nur Syahil dan juga moderator Dr. Azhar dan juga ahli panel saya buat hari ini dan juga hadirin dan hadirat sekalian. Kalau terlalu halus nanti takut ke alam lain pula nanti susah. Okay. Jadi pertama sebelum saya mulakan pembentangan saya sangat-sangat nak mengucapkan terima kasih kepada pihak MHF dan juga Masjid Sultan ya. Sebab bila saya diberikan topik ni, mula-mula saya pun agak teruja sebab saya fikir kenapa nak bincangkan pasal Munsyi Abdullah walaupun pengkhususan saya dalam pembelajaran saya dalam bidang agama, tapi saya juga mengakui kita terlepas pandang Munsyi Abdullah dan sumbangannya. Maknanya kalau dilihat dari sudut perspektif Islam agama lah. Jadi ini merupakan sebenarnya satu peluang untuk saya juga untuk membaca dan saya teringat bila diberi topik ni memang susah nak cari bukunya. Saya dalam hati saya macam mana nak buat pembentangan ni sebab ini merupakan kitab Turath dan kalau analisa saya hanya berdasarkan penerbitan yang terbaru, mungkin saya tak dapat melakukan sesuatu yang adil. Ya. Tapi Alhamdulillah dapat juga saya baca Hikayat Abdullah edisi kedua. Jadi sikit sebanyak saya juga cuba buat perbandingan antara Hikayat edisi kedua yang memang menggunakan bahasa Melayu lama lah. Dan juga buku yang diterbitkan oleh Profesor Hadijah Rahmat pada tahun 2020. Jadi kalau secara umumnya kalau kita cakap Munsyi Abdullah ataupun dikenali juga sebagai Abdullah bin Abdul Qadir Munsyi, kebanyakannya sumbangan yang dibincangkan kerana beliau merupakan bapa kesastrawanan dan kelebihannya dari sudut bahasa. Ya. Tapi saya rasa satu yang mungkin jarang diperkatakan ialah keputusan beliau ataupun kenapa beliau terlibat dalam penterjemahan kitab Injil. Lebih-lebih lagi tadi Dr. Kushari cakap ya. Kalau kita lihat daripada konteks kita mungkin kalau kita lihat pada tahun yang awal-awal tahun abad ke-17 dan ke-18 zaman penjajah. Jadi pada ketika itu untuk masyarakat Melayu tu untuk masyarakat Islam tu nak menyambut penjajah bukan sesuatu yang senang. Sebab kita pun rasa khawatir ya. Jadi ada konteks yang perlu kita faham. Bagi saya perlu untuk ditengahkan perkara ini sebabnya kadang-kadang ada juga soalan kenapa contohnya kalau kita lihat hubungan Kristian dan Muslim di Timur Tengah, kenapa Kristian dan Muslim kat sana hubungan mereka seolah-olah sebagai adik-beradik dan mereka lihat sebagai ahli kitab, tapi kalau kita lihat hubungan orang Islam dan Kristian kat sini, kalau kita dengar perkataan Kristian pertama sekali kita fikir ni mesti nak convert lah apa lagi. Kan macam kita rasa khawatir dengan immediate gitu, dengan cepat. Jadi kat sini saya rasa salah satu prinsip apabila kita mempelajari Turath ialah untuk memahami konteks dan sebab-sebab dan aspek-aspek yang membentuk pemikiran tersebut. Tapi mungkin saya juga boleh hanya berkongsi sedikit. Kalau dari sudut tanah Melayu, kita lihat Munsyi Abdullah merupakan seorang Islam yang menterjemahkan kitab Injil. Tapi kalau sejarah Islam secara amnya, sebelum zaman Munsyi Abdullah sudah ada orang Islam yang menterjemahkan kitab Injil. Contohnya pada abad yang ke-16 kita sudah ada Ahmad bin Mustafa yang sebenarnya hidup pada zaman Ottoman dan dia sebenarnya tafsirkan kitab Injil itu kepada masa Ottoman Turkish. Dan juga kita ada seorang cendekiawan Fatul Abadi yang berbangsa Iran yang juga menterjemahkan kitab Injil. Jadi
kesimpulannya sebenarnya ada beberapa cendekiawan Islam, cuma mungkin kurang diperbincangkan. Jadi kalau kita lihat, mungkin kalau saya cuba ingatlah, nama Munsyi Abdullah ni dia ditimbulkan balik sekitar dalam tahun 2009. Semasa Malaysia hangat diperkatakan tentang harimau. Saya ingat waktu tu 2009, 2010 perbincangan ni tak habis dengan peribatan dalam mahkamah naik turun dan sebagainya. Dan pada ketika itulah saya juga soalan kenapa Abdullah Munsyi dikaitkan dan kenapa tagline dia sedemikian, kenapa dia digelar hari baru kristianisasi dan sebagainya. Jadi persoalan yang saya adakan di sini ialah apa sebenarnya motif Abdullah menterjemahkan kitab Injil ini. Kalau secara umum kisahnya itu dikatakan yang Abdullah Munsyi ini membantu maknanya pihak misioneri pada ketika itu untuk menterjemahkanlah kitab Injil ke dalam bahasa Melayu. Ya, sebagaimana yang Dr. Syari kata, biasanya kalau usaha penterjemahan ni sebenarnya untuk convert, untuk menarik orang-orang Melayu ni supaya bila mereka membaca sesuatu yang mereka faham, maka mereka tertarik hatilah dan mereka boleh menjadi orang Kristian. Ya. Jadi berdasarkan kisah-kisah tu dan juga kerana Hikayat Abdullah bukanlah buku yang senang-senang kita nak dapat kat pustaka, kan? Jadi mungkin bagi saya juga, saya pun banyak tertanya-tanya. Jadi perlu nak kena lihat semula apa yang telah dibentangkan dan diceritakan oleh Abdullah sendiri dalam hikayat ini. Kedua ialah apakah prinsip Abdullah sebagai seorang beragama Islam yang mempelajari dan membantu agama lain. Saya rasa saya perlu highlight perkara ini sebab adalah beberapa line kat dalam bukunya itu yang beliau sendiri berkongsi apakah matlamatnya dan apakah motivasi yang membuatkan beliau nak lagi membantu pihak misioneri. Dan terakhir sekali, apa kesan usahanya tu, saya rasa tadi sudah terjawablah oleh Dr. Kushairi. Memang akhirnya walaupun ini bukan projek 1 tahun, dia projeknya bertahun sebenarnya. Misioneri cuba untuk convertkan warga Islam pada ketika itu, tapi memang gagal. Tapi saya rasa bagi kita yang hidup pada zaman ini, kita mungkin perlu tanya juga kenapa pada ketika itu kalau kitab Injil yang dah diterjemahkan, yang ada merata-rata di mana-mana, diketuk pintu tapi gagal untuk convertkan kita. Tapi kalau sekarang ni orang tak perlu ketuk pintu tapi iman kat dalam rumah pun dah goyah. Jadi mungkin apa mungkin puncanya, dan mungkin ada tak sebab-sebab yang cara pemikiran kita tentang keimanan berbanding orang dahulu dan juga orang sekarang. Ya. Jadi atas dasar itu, saya pembentangan saya hari ini saya lihat dari segi konteks lah. Ya. Dan konteks kat sini saya letak berdasarkan dia ada punya cabang-cabangnya, iaitu keimanan, olahan, nasihat, tawaduk, Esa di sini merupakan keesaan, kritis dan sejarah, dan konteks kat sini untuk saya cuba untuk membincangkan sedikit sebanyak berdasarkan daripada bahan bacaan tadi. Ya. Jadi kalau kita lihat Abdullah Munsyi ni, jadi soalannya pun orang tanya, Abdullah Munsyi ni sebenarnya macam mana orang Islam tapi kenapa menterjemahkan kitab Injil, tak ke itu mengurangkan keimanan dia, ataupun mungkin dia memang minat dengan agama Kristian tapi kita tak tahu, kan? Mungkin dia tak bagi tahu kat hikayat Abdullah. Tapi sebenarnya ada sedikit daripada dia punya tulisan tu kat hikayat Abdullah yang dia memang orang kata dia clear cut lah tujuan apa yang dia cakap tu. Ya. Kat sini saya cuma nak cakap pasal bila saya type ni, saya tak betul-betul ikut bahasa Melayu lamanya sebab kebanyakan daripada sekali bahasa Melayu lama. Jadi
apa yang berlaku pada tahun, kalau sihat saya dalam abad ke-19, 1858, apabila salah satu daripada tuan missionary, Tuan Milner yang datang ke Melaka. Jadi pada ketika itu orang-orang Melaka semua dengar ada orang Inggeris datang, kemudian memang nak bagi pendidikan Inggeris secara percuma. Ya. Ada pada masa yang sama, jadi bila siapa yang berminat, mereka datang ke sana, kemudian akan diberi kitab. Jadi kalau kita lihat secara kesimpulannya, Abdullah Munshi ni memang sebelum itu pun dia memang dah minat dengan bahasa. Ya, jadi bila didengar ada peluangnya, ada sumber yang nak mengajar dan membagi kitab, bagi dia merupakan satu peluang untuk mengembangkan pengetahuannya dalam bahasa Melayu. Jadi apabila beliau diberi kitab Injil pada ketika itu, ada juga beberapa orang-orang di kelilingnya cakap, jangan baca kitab ni kitab orang Inggeris, kita tak tahu apa motifnya kan. Jadi ini jawapan Munshi Abdullah. Dia mengatakan, bagaimana kau boleh tahu ini kitab orang putih, bukankah ini bahasa Melayu, dan bolehkah ia merosakkan iman kita? Apakah artinya iman itu? Apapun artinya iman itu yang ku ketahui, percaya. Maka jika kiranya aku membaca 1000 kitab agama lain-lain, jikalau tiada percaya aku akan dia, bolehkah rosak iman itu? Dan bagi saya, jawapan ini sangat penting, dan bukan saja pada zaman dia, hatta sampai pada hari ini. Ya. Sebab dia sebenarnya memperingatkan kita konsep agama tu bukan hanya nama maknanya Islam yang kita anuti, tapi percaya kat sini juga maknanya keyakinan yang kita ada dalam keimanan kita. Kita mungkin ada iman, tapi adakah kita ada keyakinan? Itu adalah sesuatu yang kita perlu tanya pada diri kita sendiri. Dan bagi saya ini juga satu yang bagi saya memang teringat, sebab bila saya belajar perbandingan agama tu, lecturer saya yang daripada Universiti Islam Antarabangsa, sebelum kita mulakan perbincangan ini, yang pertama sekali dia bagi tahu, dia kata sebelum kita mulakan pembelajaran, saya nak awak ingat satu benda. Awak datang sini kalau belajar tentang agama lain dan sebagainya, kita bukan cakap tentang akidah. Akidah itu perlu ada dan yakin dalam diri. Kalau tak yakin, itu memang nak kena rujuk balik dah, ilmu tauhid dan sebagainya. Tapi kalau kita mempelajari sesuatu, disebabkan ini adalah ilmu yang memang dibentangkan Allah kat sana, dan kita belajar kerana memang luas ilmu kat sini. Jadi saya rasa ini merupakan message yang kita patut menggunakan dan menjadi satu ingatanlah buat kita, ya. Itu konteks pertama tentang mengapa dia tak gentar untuk membaca Injil. Kemudian soalan kedua ialah, dalam cerita hikayat Abdullah dan juga analisa saya dalam buku saya, kebanyakan daripada perkongsian yang dilakukan oleh Abdullah Munshi bukan berbentuk akidah, tapi sebenarnya berbentuk daripada segi penguasaan bahasa, olahan ayat dan terjemahan perkataan. Jadi banyak kalau kita lihat salah satunya sebenarnya daripada ada chapter kat dalam ada tajuk dalam hikayat Abdullah yang dipanggil Anglo College. Jadi dalam di situ kebanyakan daripada tulisan-tulisannya dia mengatakan tentang pengalaman dia bekerja dengan beberapa individu yang melibatkan diri dalam missionary, tetapi dia kata setiap daripada mereka ni ada kelebihan dan juga kekurangan dari segi terjemahan. Jadi disebabkan itu dia kata sia-sia je nak terjemahkan Injil ni, tapi maksud pun tak sampai. Jadi contohnya kalau lihat dari segi projek dia, ada 4 projek terjemahan sebenarnya ni. Jadi dia akan, kalau kita lihat daripada sudut tahun tu, dia beberapa tahun. Sebab tu saya cakap dia bukan setahun je, tapi kalau kita lihat dia beberapa tahun. Projek yang pertama tu bila Abdullah Munshi terlibat dengan Reverend C.H. Thompson ni. Masalahnya C.H. Thompson ni dia belajar bahasa Melayu asas, ya. Jadi matlamat dia bila nak terjemahkan kitab Matthews ni hanya dengan harapan asal orang boleh baca bahasa Melayu. Tapi dia tidak menggambarkan keadilan maksud agama Kristian itu sendiri. Jadi agak unik untuk melihat orang Islam yang komen, kenapalah awak ni nak memegahkan agama Kristian, tapi bila terjemah hancur.
habis semua, makna-maknanya semua, nilainya semua tak ada. Sebab terjemahannya tu salah. Jadi salah satu contoh yang diberikan, kalau kita biasa dengan konsep Christianity, the term Kingdom of Heaven, Kingdom of Heaven ni diterjemahkan kerajaan syurga. Kalau kita kasih orang Islam kerajaan syurga, memang tergolong kepala sebab kita tak biasa, ni bukan konsep kita kan. Kita tak terfikir Allah tu ada kerajaan yang boleh dibayangkan. Jadi apabila dia cuba untuk tegur Reverend Thompson cakap lah asal terjemah je tak. Jadi memang gagal lah kat situ sebab banyak salah-salah. Jadi kemudian terjemahan yang kedua juga tak lengkap. Kenapa? Kerana ada missionary daripada Pening yang mendapat tahu yang Abdullah Munshi ni seorang beragama Islam. Jadi dia pun curiga, dia rasa orang Islam ni boleh ke terjemah kitab Injil ni dengan sempurna. Mungkin dia pun ada ayat tersendiri. Jadi disebabkan tu tak sempurna. Dan kemudian ada juga pada ketika itu tiba-tiba banyak missionary yang perlu tinggalkan dan beralih ke negeri China. Dan kemudian yang ketiga pun begitu juga, hanya dapat dilakukan sedikit saja hinggalah yang projek keempat dengan Kisberry. Tadi pun Dr. Kushairi ada cakapkan tentang penerbitan secara individu. Hanya dengan Kisberry ini, cuma yang tulisan Kisberry ni tak ada dalam hikayatnya sebab semasa projek ini berlaku, hikayat Abdullah tu telah diterbitkan. Jadi yang situasi ni tak dapat diberitahu lagi, cuma maknanya kisahnya ini sebab ditulis ditulis daripada buku Profesor Bijaran. Jadi di sini dikata dapat terjemahan ke Rumi dan Jawi dan dicetak buat pengedaran. Jadi hanya dari segi maknanya kalau kita lihat daripada tahap pertama, kedua, ketiga, keempat, banyak fokusnya tentang masalah bahasa dan bukan masalah akidah. Tapi mungkin soalannya juga kat sini, takkanlah Abdullah Munshi tak pernah terfikir langsung tentang akidah, sebab kalau dah banyak sangat dia nak kena terjemahkan, mungkin dia nak kena fikir juga macam mana nak fahamkan orang Islam tentang akidah Kristian kan, sebab itu yang merupakan motifnya. Nanti kita lihat apa jawapan Abdullah Munshi kat situ. Jadi tadi kalau kita kata olahan, sekarang nasihat. Saya rasa salah satu kalau kita lihat uniknya kitab Turafnya, kalau tak macam novel-novel Kisah ni lain sikit. Tapi kalau Turaf ni dia bukan hanya berbentuk tulisan, tapi saya lihat cara Abdullah Munshi ni membentangkan pemikirannya dan juga pengalamannya banyak juga dengan berbentuk nasihat dan muhasabah untuk dirinya, dan sekaligus sebagai pembaca saya dapat menghargai muhasabah buat dirinya sendiri. So salah satu contohnya dia kata dia sering dilabel Padri Abdullah kerana tugasnya dan selalu berdamping dengan missionary. Jadi ada dalam hikayat Abdullah tu dia kata maka orang rasa dengki lah, rasa dengki dan mungkin merah mata kenapa selalu dengan missionary dan membantu orang beragama lain. Jadi padri, jadi bila orang memberi dia label ni sebenarnya untuk mengaitkan dia. Tapi bagi dia, bagi Abdullah Munshi dia kata ini semua tak akan menggugat prinsip dia. Sebab bagi dia, apa yang dia lakukan sebenarnya dia panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana beri dia rezeki, kesihatan dan juga ilmu dan pemikiran sehingga dia dapat melakukan sebegini, dan kerja dia untuk buat terjemahan ni hanya untuk memanfaatkan manusia, tak lebih daripada itu. Jadi itu merupakan satu yang salah satu yang ditulis kat hikayat Abdullah, bagaimana cara beliau menangani apabila ada tumahan begini dan kemudian bapanya juga dihasut ya. Jadi dia clear lah maknanya dia punya misi buat itu. Tawadu. Kenapa saya cakap tawadu kat sini? Bagi saya kalau kita lihat mungkin penulisan buku-buku moden, jarang kita dengar penulis nak minta maaf dan dia tak pernah jumpa pun orang yang akan baca buku dia. Jadi kalau kita lihat hikayat Abdullah tu,
bila dia menganalisa tadi kan dia ada berkongsi tentang masalah-masalah terjemahan. Jadi kat bawah tu dia cakap, pertama sekali saya nak mohon maaf kepada pembaca yang membaca hikayat saya ni sekiranya apabila anda membaca terjemahan ni dan nampak banyak sangat kekurangan. Jadi saya nak beritahu, memang ni bukan bahasa saya lah, ni bahasa moden je. Tapi saya nak bagi tahu yang inilah situasinya. Saya tak dapat nak menterjemahkan dengan secara sempurna kerana kekurangan-kekurangan tersebut. Jadi saya harap saya dapat mencerahkan keadaan ini. Dan saya rasa ini merupakan satu nilai yang susah nak dapat sekarang oleh penulis. Sebab selalu penulis hanya membentangkan ideanya dan perspektifnya sahaja. Jadi dari sudut itu saya rasa dia amat merendah diri. Dan sebenarnya banyak beberapa chapter kat Hikayat Abdullah tu kita boleh lihat dia banyak memanjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya. Dan yang akhir, belum akhir lagi, tapi yang nombor 5, kisah ataupun keisahan. Ni tadi bagi saya bila kita mengatakan takkan Abdullah Munshi ni tak belajar ataupun tak tersoal tentang akidahnya kerana dia kena terjemah kitab Matthews, dia kena terjemah kitab Nabi Daud dari sudut perspektif Kristian dan sebagainya. Jadi ada dialog yang dibentangkan dalam buku Profesor Hadijah yang mana Alfred Knopf ni tadi sebenarnya dia missionary yang nombor 3 tadi, dia sebenarnya bertanya kepada Abdullah. Jadi dia kata, Abdullah ni, awak ni merupakan seorang Muslim, pegangan Islam dah lama dah terjemah ni tapi tak masuk-masuk Kristian. Jadi tak ke dia bercanggah dengan akidah awak sendiri? Tak ke apa yang awak buat ni sebenarnya membuat masyarakat awak marah? Jadi dia tanya pendapat Abdullah ni. Abdullah sebenarnya dia balas bukan saja dengan balas pendapat dia, tapi dia boleh quote ayat daripada kitab Kristian tu juga. Jadi dia kata apa yang saya buat ni sebab bila saya terjemah ada juga nilai-nilai yang baik, bukan dari sudut akidah tapi nilai kemanusiaan. Dia kata nilai kemanusiaan yang diajarkan oleh Kristian adalah sesuatu yang sama juga dengan agama Islam. Dia kata atas dasar itu saya rasa apa yang saya terjemahkan ni sekiranya ia nilai yang baik yang boleh manfaatkan kepada orang Islam, maka saya rasa saya dah lakukan yang terbaik. Jadi apa yang ditekankan oleh Abdullah memang dari sudut nilai kemanusiaan dan bukan sudut akidah lah. Dan dari segi the last two, the P&S kat sini, kita cakap dari segi pemikiran kritis. Kalau kita lihat daripada penulisannya, memang kita lihat Abdullah sebagai seseorang yang sangat menitik beratkan isu politik. Dia boleh je terjemahkan, lepas tu mungkin ambil duit banyak dan tak susah. Tapi dia sebagai seorang yang memang orang kata dia memang dahaga kan untuk mengembangkan ilmu bahasa tu. Terjemahan ini merupakan satu peluang bagi beliau. Dan untuk menerjemahkan bukan sahaja kerana tahu bahasa tapi juga tahu konteks. Dan atas dasar itu pemikiran kritis perlu. Dan bagi dia amat memalukan kalau buat terjemahan salah. Sebab tu dia marah sangat bila missionary buat kerja tak sempurna. Dan akhirnya dari sudut sejarah, saya rasa tadi pun Dr. Kushairi dah berkongsi sikit sebanyak. Ada beberapa lain dalam hikayat Abdullah yang mana Abdullah sendiri sebenarnya menggalakkan kita untuk membaca lebih banyak hikayat. Sebab bagi dia baca betul. Tapi cerita juga ada mencerminkan dengan situasi matlamat manusia yang pernah hidup sebelum itu. Dan dia cakap kerana hikayat juga bukan hanya satu kisah tapi dia pun ada makna-makna yang tersirat. Dia tersirat dan juga yang tersirat. Atas dasar itu dia juga boleh membantu kita mengembangkan pemikiran kritis. Jadi daripada sudut itu saya hanya melontarkan soalan lah. Saya tak ada jawapan ini tapi ini soalan buat kita. Kalau daripada konteks tadi Abdullah Munshi cakap tentang konsep keimanan ni, kalau kita cakap kitab Udin ni, bagi saya pun sebenarnya selepas baca ni saya banyak juga terfikir apa sebenarnya
kalau kita bincangkan konsep keimanan sekarang tu apa bezanya dengan kitab kuning? Jadi apa maksud keimanan yang difahamkan dalam zaman ni? Apakah punca kekhawatiran kita kalau ada budaya yang berbeza dan agama yang berbeza, dan juga apakah proses pembelajaran agama pada hari ini dapat mengukuhkan keimanan dan keyakinan kita? Saya rasa kita juga perlu merujuk, maknanya dalam kita cuba memahami dan mempelajari agama kita dan cuba mendalami agama kita, sebenarnya matlamat yang terakhir itu sebenarnya apa? Hanya kerana kita sebagai orang yang beragama Islam dah cukup, ataupun sebenarnya mungkin ada lebih lagi, nak kena buat budaya kembali tipis, mangga dengan bahasa tak tulis, tak tulis, bersusah dapat. Dan akhir sekali ini penutup saya. Jadi sebagai proses muhasabah selepas baca ayat Abdullah, saya rasa pelestarian Quran adalah penting untuk membantu generasi muda untuk menghargai identiti warisan dan tradisi Islam dan bangsa Melayu. Sebab kalau tak, mungkin sebagai generasi Gen Z ke milenial ke, mungkin dah jadi budaya TikTok, kita dah lupa dah kata kuning ni semua. Kedua is akses kurang sebagai wadah membangunkan budaya pemikiran kritis dan membentuk masyarakat yang baik. Saya rasa harapan saya ialah kurang senang nak didapati, bukan saja hanya untuk tapi sepatutnya satu yang mudah untuk orang-orang yang biasa hari nak belajar. Sebab dia tadi Dr. Tushairi cakap dapat kita daripada mak ada kuning tu. Saya juga teringat bila masa kecil-kecil nampak juga ada tu kataan yang saya kita tak tahu apa benda. Cuma nampak kat grogu bapak tu je. Ni lepas ni sebenarnya saya pun teruja tak tengok kita apa yang saya ada. Sebab saya rasa kalau tak ada akses, sebab tu lah kita selalu fikir kitab kuning ni tak relevan, ni dah 18th century, sekarang ada ChatGPT, apa nak ada kitab kuning ya. Dan yang ketiga, Quran sebagai wasilah kepada pemikiran ulama dan ahli sains. Saya rasa ni sangat penting sebab berbanding dengan kitab-kitab lain, Quran ni sebenarnya dia cuba menyambungkan nilai-nilai ulama yang terdahulu, dan saya rasa sekarang kalau zaman moden ni teknologi memang dia tak seperti nilai yang saya rasa itu satu perkara yang kita perlu menilai semula. Dan akhir sekali cadangan saya ialah usaha menggunakan wadah kreatif untuk memperkenalkan pendekatan itu. Sekian itu saja. Terima kasih Ustazah ya. Makin petang ni makin sedap dengan bahagian kedua dari Ustazah. Sedikit tambahan saya, kalau berkenaan Abdullah, kita tahu Abdullah sudah dilabel begitu begini. Tapi kalau kita lihat daripada kisah pilihan Abdullah 1838, induk dari pemikiran beliau itu adalah Tajus Salatin. Tajus Salatin karangan Buhari Al-Jahari, tamat karangan 1603 Masehi di Aceh. Itu adalah kitab adab atau akhlak yang terutama di dunia Melayu. Luas rangkaian penyebaran yang bayangkan disebut pada anak Raja Kelantan. Ayo anak-anak raja baca Tajus Salatin. Jangan main-main. Dia bukan kata suruh baca Rosiu atau suruh baca Belanda atau Inggeris, tidak. Tapi kitab Tajus Salatin. Kemudian satu lagi, kalau kita perlu Abdullah belajar tentang kepandaian mencetak di Singapura daripada mubalik-mubalik Kristen itu. Teknologi yang dia belajar itu. Akhirnya dua kawannya, sahabat anak didik dia itu pulang ke Palembang dan mencetak Al-Quran pertama di Asia Tenggara. 1846 di Palembang. Bayangkan. Itu jam Abdullah masih hidup lagi. Dan waktu dicetak disebut nama itu. Tuan, terima kasih kepada Tuan Abdullah ini yang telah mengajar kepandaian mencetak Al-Quran. Bayangkan ya. Dunia Arab itu jam masih keluar fatwa, boleh tak cetak Quran? Di rantau Melayu jelas, simple, pergi cetak. Akhirnya pada 1854 waktu Abdullah meninggal dunia, dibuat cetakan kedua. Sudah ada, bayangkan. Dengan pencetakan Al-Quran, Islamisasi di rantau ini dengan lebih cepat. Sebab dulu Quran tulis tangan. Tak semua rumah ada Quran ya. Tak semua kampung ada Quran malahan. Bayangkan dengan ada pencetakan Al-Quran. Itu luar biasa sekali. Baik,
terima kasih Ustazah, ayuh kita ke Ustaz Alfian, ya, yang tanpa juga harus diperkenalkan, seorang anak muda ataupun anak muda pula, sarjana, ya, sarjana Ustaz ni, ya, anak muda, maaf Ustaz, ya, sarjana yang sedang melanjutkan PhD beliau di NUS, ya, di Fakultas Perundangan. Ya, silakan Ustaz. Yang berbahagia Dr. Nur Syaril Saad, Pengerusi Yayasan Warisan Melayu, yang dihormati Dr. Azhar Ibrahim selaku moderator, ahli-ahli panel, para asatizah, para guru, ibu-ibu, bapa-bapa dan hadirin hadirat sekalian yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan bismillah saya bermula puji dan syukur pada Yang Esa. Selawat dan salam saya kirimkan pada paduka Rasul junjungan serta keluarganya dan para sahabatnya sekalian. Tahniah saya ucapkan kepada Masjid Sultan atas ulang tahunnya yang ke-200, dan saya juga turut gembira dengan gabungan serta kerjasama antara Masjid Sultan dan Yayasan Warisan Melayu. Ini bagi saya simbol agama dan adat, jadi adat dan agama berpisah tiada. Jadi dalam membicarakan topik pada hari ini, saya mengambil dua pendekatan, iaitu dengan melihat turas dengan arti kata yang agak lebar dan luas, dan juga melihat turas sebagai sebahagian daripada rangkaian, jaringan, aliran dan bukannya secara terasing. Apa maksud saya? Jadi apa yang saya nak bicarakan pada hari ini, pertama ialah bukan sekadar melihat karya-karya agung para ulama, dan namun itu adalah penting, tapi saya juga mengambil kira korpus ataupun teks-teks perundangan yang mengandungi perkara-perkara yang berkaitan dengan ehwal agama Islam. Jadi dengan demikian saya tumpukan perhatian kepada teks-teks perundangan yang berikut dan mengikut urutan waktu. Yang pertama iaitu majalah Ahkam Johor yang dikeluarkan pada 1893, Undang-Undang Tubuh Johor 1895, Undang-Undang Tubuh iaitu perlembagaan atau Undang-Undang Dasar. Yang kemudian dari Kelantan adalah Undang-Undang bagi Anggota Majlis Islam dan Istiadat Melayu Kelantan tahun 1916, serta enactment pentadbiran agama Islam yang dikeluarkan oleh Negeri Selangor pada 1952. Jadi saya mulakan dengan Johor, iaitu sebuah negeri yang berada di selatan Semenanjung Melayu. Dan saya mulakan dengan Sultan Abu Bakar yang ketika itu Sultan Negeri Johor. Dan pada tahun 1893, Sultan Abu Bakar berada di Mesir. Walaupun pada masa yang sama, sebuah expo dunia yang terkemuka sedang diadakan di Chicago, di mana Johor bakal mempamerkan seni bina, budaya tarian serta hasil bumi Johor. Malah menurut akhbar New York Times, Sultan bakal ke Chicago. Namun, Sultan memilih akhirnya untuk ke Mesir. Di situ Sultan dikatakan berjumpa dengan ulama-ulama yang berfikiran modernis reformis seperti Muhammad Abduh yang ingin mengubah cara hidup dan cara pemikiran umat Islam agar jangan menolak modernisasi. Yang pasti, Sultan kemudian ke Istanbul berjumpa dengan Sultan Abdul Hamid II yang memerintah Khilafah Uthmaniyah atau Ottoman Caliphate melalui perantaraan Jamaluddin Al-Afghani, yang juga seorang tokoh yang berfikiran modernis reformis seperti Muhammad Abduh. Apa yang menarik setelah lawatan ke Istanbul, Sultan Abu Bakar memerintahkan agar teks perundangan Uthmaniyah, iaitu majalah Al-Ahkam Al-Adliyah, ini diguna pakai di negeri Johor dan dinamakan sebagai majalah Ahkam Johor. Harus diingat bahawa ketika itu Johor belum lagi berada di bawah pengaruh kawalan ataupun jajahan Inggeris. Malah perjanjian 1885 antara kerajaan Johor dan Inggeris jelas menetapkan bahawa kerajaan Johor adalah kerajaan berdaulat. Kes Miguel lawan Sultan Johor yang didengar oleh Mahkamah Rayun Inggeris juga mengesahkan bahawa di bawah undang-undang antarabangsa, seorang raja yang berdaulat tidak boleh disaman di mahkamah kerana mempunyai kekebalan. Dan sama seperti Sultan Abdul Hamid II di Istanbul,
Sultan Abu Bakar juga memahami percaturan politik kuasa-kuasa barat dan perlu untuk mengukuhkan tata kelola serta urus tadbir negara agar tidak memberi peluang kepada pihak penjajah untuk campur tangan dalam urusan negeri. Dan ini dilakukan melalui modernisasi perundangan yang dimulakan dengan memperkenalkan majalah Ahkam Johor dalam versi Arab pada tahun 1863 dan kemudiannya pada tahun 1913 barulah wujud versi Melayu dan versi yang dinamakan sebagai Undang-Undang Sivil Islam. Mukadimah teks Undang-Undang Sivil Islam ini mengatakan bahawa kitab ini mengandungi perbicaraan hukum-hukum fiqh yang diterbitkan daripada syariat Islam yang telah digunakan oleh Kerajaan Johor selama-lamanya dalam bahasa Arab. Apa yang menarik tentang mukadimah ini adalah pengiktirafan bahawa terdapat perbezaannya antara dua konsep yang berbeza, iaitu fiqh dan syariah. Syariah itu sumber di mana hukum-hukum fiqh itu dijana dan dikeluarkan. Seperkara lagi yang menarik adalah kenapa ia mengambil hampir 2 dekad sebelum munculnya terjemahan bahasa Melayu. Diperkenalkan pada tahun 1893 dan hanya wujud versi Melayu pada 1913. Teks majalah Al-Ahkam Al-Adliyah ini ditulis dalam bahasa Arab yang mengambil kira pendapat-pendapat mutakhir ulama mazhab Hanafi agar tercapai maklumat untuk adanya keselarasan ataupun uniformity dari segi pelaksanaan dan penguatkuasaan undang-undang dalam khilafah tersebut dalam isu-isu yang berkaitan dengan muamalat jual beli serta komersial. Teks ini dirujuk dan diguna pakai oleh para ulama Johor yang terbiasa dengan kitab-kitab Arab. Walaupun terdapat proses penyesuaian dan pemadanan dengan konteks di Johor, penggunaan bahasa Arab ini memastikan bahawa kuasa untuk menafsir hukum akan terus berada di bawah tangan para ulama dan mengekalkan keabsahan di antara ulama Johor serta ulama Khilafah Uthmaniyah yang juga mengukuhkan rangkaian di antara kerajaan Johor dan Khilafah Uthmaniyah. Malah selepas majalah Ahkam Johor diperkenalkan pada 1863, baginda Sultan mengisytiharkan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor pada 1865 dan idea untuk memperkenalkan sebuah perlembagaan atau Undang-Undang Tubuh dalam bentuk atau template bukanlah satu yang baru sebenarnya. Malah perlembagaan tanzimat yang cuba dibawa oleh pembaharu di Khilafah Uthmaniyah pada 1876 akhirnya ditolak Sultan Abdul Hamid pada 1878. Malah cadangan untuk memperkenalkan sebuah perlembagaan di Kerajaan Siam ditolak oleh Raja Chulalongkorn pada 1885. Maka kenapa pula Sultan Abu Bakar membuat keputusan untuk menggubal sebuah undang-undang tubuh bagi negeri Johor? Apa yang boleh kita katakan ialah kemungkinan Sultan Abu Bakar melihat pembaharuan yang dilakukan atau dijalankan oleh Maharaja Jepun. Dalam lautannya ke Jepun pada 1883, Sultan Abu Bakar memerhatikan bahawa bagaimana pimpinan politik Jepun pada ketika itu membincangkan bagaimana perlunya sebuah perlembagaan dengan menilai, dengan arti kata evaluate perlembagaan-perlembagaan yang ada di Amerika Syarikat, di Inggeris dan Eropah. Jadi Sultan Abu Bakar juga menilai bahawa nilai penting yang dibawa oleh perlembagaan adalah untuk memastikan hak perwarisan takhta kerajaan akan terus berada dalam keturunannya. Jadi atas dasar itulah fasal pertama hingga fasal ke-27 Undang-Undang Tubuh Johor mengatakan tentang hak raja dan hak perwarisan. Dan Undang-Undang Tubuh ini banyak dipengaruhi oleh kitab yang ditulis oleh Raja Ali Haji iaitu Thamaratul Muhimmah Dhiyafatan lil Umara wal Kubara li Ahli Mahkamah, iaitu pelantikan raja sebagai fardu kifayah, raja sebagai khalifatullah di muka bumi, pelantikan serta pelepasan kuasa melalui pemecatan dan atau letak jawatan, serta larangan meninggalkan negeri tanpa sebab. Dan ini semua sumber-sumbernya diambil oleh Thamaratul Muhimmah dan antara salah satu teks yang turut diketengahkan oleh Ustaz Kushairi tadi. Manakala fasa ke-28 hingga ke fasa ke-44 juga pula berkenaan dengan jemaah menteri, di mana institusi jemaah menteri atau kabinet diwujudkan secara bertulis dan diberi pengiktirafan undang-undang. Fasa 45 hingga 56 adalah di mana mesyuarat kerajaan negeri iaitu diberi kuasa legislatif membantu raja dan jemaah menteri dalam hal-hal pentadbiran seperti meminda undang-undang dan aturan-aturan melainkan undang-undang agama dan hukum syarak. Dan antara yang penting sekali adalah fasa 57 yang mengatakan bahawa agama negeri bagi jajahan dan kerajaan Johor ini iaitu agama Islam, sungguh pun segala agama lain ada dibenarkan.
Jadi perlembagaan ataupun Undang-Undang Tubuh Negeri Johor ni kemudiannya menjadi model bagi negeri-negeri lain di Semenanjung Melayu pada kurun ke-20, malah yang terawal selepas Johor adalah Terengganu pada 1911 juga mengeluarkan sebuah undang-undang tubuh ataupun perlembagaan. Jadi penting untuk dinyatakan bahawa Undang-Undang Tubuh Johor adalah dokumen perundangan pertama dalam alam Melayu yang pada kurun ke-20 yang menekankan beberapa konsep seperti konsep kedaulatan undang-undang. Namun demikian, Undang-Undang Tubuh Johor ni sebenarnya berbeza dengan perlembagaan Jepun yang disebut sebagai Meiji Constitution, di mana bahagian kedua perlembagaan Meiji ini mengiktiraf hak dan tanggungjawab rakyat, manakala Undang-Undang Tubuh Johor 1895 langsung tidak menyatakan tentang hal ini. Namun pada 1908 beberapa pindaan dibuat untuk mengukuhkan lagi pelaksanaan keadilan. Jadi antara pindaan-pindaan yang dibuat adalah pertama, bahawa tiada boleh seseorang itu dihilangkan kemerdekaannya, ditahan akan ia atau dipenjarakan, melainkan dengan perjalanan yang betul bagi undang-undang walaupun Sultan sendiri. Jadi ini menunjukkan bahawa perlunya ada apa yang disebut sebagai due process, malah Sultan sendiri pun tidak boleh melanggar hukum ini. Dan kedua, hakim itu ditegah daripada menerima sebarang pemberian yang datang terus atau tiada terus padanya supaya menyempurnakan pekerjaan yang patut dijalankan dengan adil. Maka ini larangan rasuah, serta Sultan dan Menteri juga tidak boleh mempengaruhi sebarang tindakan hakim. Jadi ini menunjukkan bahawa kebebasan kehakiman atau judicial independence. Jadi usaha Sultan Abu Bakar ini untuk menyahut cabaran ketidakstabilan politik serta tekanan penjajahan yang tidak sabar untuk berkuasa di Johor. Jadi pada masa yang sama ia juga memastikan pengukuhan serta pemusatan kuasa Raja Sultan Abdullah ke atas Johor. Jadi kita kini beralih pula kepada Kelantan. Jadi pada 7 Disember 1915, Majlis Mesyuarat Negeri Kelantan atau Kelantan State Council bersetuju untuk menubuhkan sebuah institusi yang belum pernah ada dalam dunia Melayu, iaitu Majlis Ugama Islam dan Istiadat Melayu Kelantan atau nama singkatannya MAI. Tidak lama kemudian pada 24 Disember, Sultan Muhammad keempat memberi titah mengurniakan kepada anak-anak negeri Kelantan sebuah majlis agama dan istiadat Melayu kerana menimbangkan kebajikan negeri Kelantan. Maka titah baginda adalah tujuan kita pada perkataan agama itu ialah tiap-tiap perkara yang bergantung dengan agama Islam yang mendatangkan maslahat kepada sekalian anak negeri kita, lagi menambahkan bagi kebajikan Kelantan. Dan kita kehendaki dengan perkataan istiadat Melayu itu ialah melengkapi atas adat dan adab Melayu yang elok dan sayogia dipelihara akan dia mengikut bagaimana peredaran zaman. Jadi menarik bahawa Sultan juga mengiktiraf bahawa perlunya bukan sahaja agama tapi juga adat. Dan dalam titahnya juga baginda Sultan melantik 12 orang anggota MAI termasuk seorang setiausaha dan memerintah agar anggota-anggota ini melantik seorang yang dipertua untuk bertanggungjawab dalam melaksanakan dan mempengerusikan mesyuarat-mesyuarat MAI. Jadi seterusnya pada 17 Oktober 1916, Majlis Mesyuarat Negeri Kelantan State Council mengeluarkan undang-undang yang menetapkan bidang kuasa MAI menjadi agar dapat menjadi asas panduan gerak kerja majlis. Jadi antara lain, MAI diberi tugas untuk mengatur segala perkara berkenaan dengan masjid, surau serta pegawai-pegawainya. Dan ianya juga perlu menjaga, menasihat, memfatwa, menzahir, menguat, melulus, menimbang dan menjalankan segala perbuatan, tujuan dan perkataan yang berkenaan dengan ibadat dan lain-lainnya yang dibangsakan kepada syariat Muhammadiyah bagi mendatangkan maslahat yang boleh menambahkan faedah kebajikan bagi negeri dan orang ramai. Jadi kemaslahatan menjadi satu kosakata yang amat ditekankan oleh baginda Sultan pada waktu itu. Jadi bertitik daripada Undang-Undang tahun 1916 ini, maka pindaan selanjutnya juga dibuat seperti contoh 1938 memperkemaskan aturan-aturan mengenai pelantikan anggota majlis serta prosedur majlis dan urusan tata kelola seperti belanjawan dan penyata keuangan, penubuhan Baitul Mal, menetapkan kuasa majlis untuk mendaftar orang-orang yang memeluk Islam serta memberi kuasa kepada majlis untuk memungut zakat, fitrah dan pungutan khairat dan mewujudkan jawatan nazir wakaf untuk mengawal selia wakaf-wakaf di Kelantan.
Jadi bagaimana tercetus idea untuk mewujudkan sebuah majlis agama yang memusatkan kuasa kepada negara untuk mentadbir ehwal Islam serta pada masa yang sama memastikan autonomi keuangan. Buat pertama kali dalam negeri Kelantan, fatwa bukan lagi dikeluarkan oleh mufti tapi diputuskan atas nama majlis agama oleh jemaah ulama yang dipengurusikan mufti. Jadi kita harus ingat bahawa tahun 1909 dengan perjanjian di antara Kerajaan Siam dan Kerajaan Inggeris, maka kedaulatan, kekuasaan serta pentadbiran negeri Kelantan dipindahkan daripada Kerajaan Siam kepada Kerajaan Inggeris. Dan dengan demikian, Inggeris mentadbir negeri Kelantan kecuali dalam urusan agama dan adat Melayu. Namun beberapa tahun di bawah kuasa dan pengawal Inggeris ini sebenarnya tidak mendatangkan hasil ataupun kebajikan kepada negeri Kelantan. Maka tokoh-tokoh seperti Tok Kenali, Datuk Haji Nik Mahmud dan Haji Muhammad Khatib, Haji Muhammad Said mengesyorkan agar ditubuhkan majlis agama untuk menjadi ejen pembaharuan di negeri Kelantan. Dan tokoh-tokoh ini memberi kesan, tokoh-tokoh ini turut terkesan dengan idea-idea pembaharuan yang dibawa oleh Muhammad Abduh dan Rashid Rida ketika mereka belajar di tanah Arab itu yang lampau. Jadi cadangan untuk menubuhkan majlis agama ini diperkenan Sultan kerana ianya menjadi instrumen ataupun alat keabsahan sebagai payung agama. Ianya juga boleh dikira sebagai cara pihak Inggeris untuk menenangkan suasana tegang yang baru saja dilalui oleh negeri Kelantan pada waktu itu ketika pemberontakan Tok Janggut pada 1915. Dan yang menarik juga pada tahun yang sama, selepas pemberontakan Tok Janggut, kerajaan Inggeris di Singapura turut mewujudkan satu institusi bagi masyarakat Islam iaitu Lembaga Penasihat Orang-orang Islam yang bertujuan untuk memberi nasihat kepada Gubernur Inggeris di Singapura mengenai keperluan dan keprihatinan masyarakat Islam di sini. Jadi berbalik pada Kelantan, jadi antara inisiatif-inisiatif yang dibuat oleh Majlis Agama dan Istiadat Melayu Kelantan pada waktu itu, kalau di Singapura ada Madrasah Al-Iqbal, maka di Kelantan turut sama dalam gelombang reformasi, iaitu pembinaan madrasah, malah juga sebuah madrasah yang khusus untuk pelajar wanita, penerbitan buku-buku teks dan juga majalah seperti Pengasuh. Ini majalah Pengasuh, sebuah jurnal yang banyak mengarah kepada idea-idea reformis, penterjemahan buku. Dan ini semua buku-buku terbitan Majlis Agama waktu itu, ya. Dan juga selain daripada penterjemahan buku, MAIK juga memberi beasiswa kepada pelajar-pelajar pintar di Kelantan agar dihantar ke Singapura ataupun ke Perak agar mereka kembali ke Kelantan nanti boleh dilantik sebagai guru dan pentadbir. Dan ini gambar madrasah pelajar-pelajar perempuan dan di hadapan Majlis Agama Islam di Kelantan pada waktu itu. Dan kita beralih pula kepada Selangor. Jadi konsep atau idea penubuhan Majlis Agama ni adalah idea yang mula tersebar ke negeri-negeri Melayu yang lain, dan ini boleh dilihat dengan penggubalan enactment pentadbiran agama Islam yang dikeluarkan oleh Selangor pada 1952. Dan akta ini bertujuan untuk mencantumkan perundangan-perundangan yang sedia ada pada ketika itu tapi terpisah-pisah dan dicantumkan dalam satu akta. Dan ia juga bertujuan untuk menubuhkan Majlis Agama Islam di Selangor. Maka buat pertama kali di negeri-negeri Melayu, terdapatlah sebuah undang-undang yang merangkumi semua urusan ehwal Islam yang berkaitan dengan nikah cerai, berkaitan dengan Majlis Agama dalam satu enactment. Dan enactment ini terbahagi kepada 10 bahagian dan template atau bentuk enactment ini turut menjadi ikutan negeri-negeri Melayu lain serta Singapura setelah Singapura merdeka dari Malaysia. Jadi kalau kita lihat akta pentadbiran undang-undang Islam di Singapura, ia sebenarnya mengikut model akta perundangan akta pentadbiran agama Islam di Selangor. Kalau dari segi bahagiannya, jadi bahagian pertama mengikut model tersebut, adanya Majlis Agama di bahagian kedua, adanya Mahkamah Syariah di bahagian ketiga dan yang lain-lain. Jadi memang template-nya sama, cuma dipadankan dengan Singapura. Jadi apa yang saya nak simpulkan pada hari ini? Dalam pembentangan ini saya menggunakan beberapa teks-teks perundangan. Kenapa? Agar kita dapat lihat peredaran turas, ya, iaitu corak peredarannya dari segi pengaruh, contohnya Samaratul Muhimmah dalam Undang-Undang Tubuh
Johor, penggunaan majalah Al-Ahkam Al-Adliyah yang ditulis dalam bahasa Arab kepada majalah Ahkam Johor, corak peredarannya, aliran pemikirannya serta jaringan tokoh-tokoh yang terlibat melalui lensa politik setempat, serantau dan global. Ya, bila kita lihat kepada lensa setempat, kita lihat bahawa ini adalah projek-projek kenegaraan yang mengukuhkan lagi kuasa sultan sebagai payung agama. Kalau kita lihat di Johor, perlembagaan atau undang-undang tubuh ini dan pengkanunan undang-undang adalah sebagai simbol modernisasi. Kalau di Kelantan, Majlis Agama dilihat sebagai ejen modernisasi dan malah struktur-struktur turas seperti jawatan-jawatan mufti itu disusun semula, dibirokrasikan, diadukkan ke dalam epistemologi yang baru. Dan malah kita dapati bahawa terdapatnya birokrasi agama ataupun pegawai-pegawai negeri yang menyelia ehwal agama Islam. Ya. Dan kalau kita lihat di Selangor pula, pada waktu itu, terdapatnya konsolidasi ataupun penyatuan undang-undang yang dahulunya terpisah-pisah kemudian disatukan dalam satu undang-undang. Dan kalau kita lihat pada lensa serantau pula, kita dapat lihat peredaran idea ke negeri-negeri lain, iaitu kalau kita lihat konsep kepentingan ataupun kedaulatan undang-undang dalam undang-undang tubuh Johor, ianya kemudiannya terdapat dalam apa yang disebut sebagai Perlembagaan Persekutuan Malaysia setelah kemerdekaan, dan yang kita tahu juga Perlembagaan Persekutuan Malaysia juga sedikit sebanyak mempengaruhi Perlembagaan Singapura. Dan peredaran idea seperti Majlis Agama, seperti Akta Pentadbiran Agama Islam juga turut diserap oleh negeri-negeri yang lain. Dan kalau kita lihat pula lensa antarabangsa, melihat kepada peredaran idea ke alam Melayu, kalau kita lihat konsep instrumen perundangan seperti enactment, ordinance, undang-undang tubuh, akta, ini adalah menjadi satu instrumen untuk mengeluarkan undang-undang. Kalau kita lihat di Kahira, tokoh-tokoh seperti Abduh dan Rashid Ridah memainkan peranan yang penting untuk menyalurkan idea ke tanah Melayu. Dan kalau kita lihat Istanbul dengan majalah Al-Ahkam dan Adliyahnya, dan kalau kita lihat ke Tokyo dengan perlembagaan Meiji yang banyak memberi pengaruh kepada Sultan Abu Bakar. Jadi di situ saja pembincangan saya. Terima kasih sekali lagi kepada para penganjur kerana menjemput saya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Ya. Terima kasih Ustaz Alfian. Perbincangan berkenaan dengan tradisi perundangan itu bawa kita kepada satu tradisi yang sangat besar dalam korpus turas kita, iaitu selain daripada kitab-kitab fiqah, ya, tetapi juga adalah kitab perundangan atau ketatanegaraan. Yang tadi saya sebut Tajus Salatin itu adalah ketatanegaraan yang pertama, diikuti dengan karya Nuruddin Al-Raniri, ya, Bustanul Salatin, tapi dia nak lawan tak jadi, ya. Tajus Salatin sebenarnya yang lebih berwibawa sampai diterjemah kitab Melayu ini ke dalam bahasa Jawa. Jarang sekali tradisi Jawa menterjemah karya Melayu menjadi miliknya. Dia jadi serat Tajus Salatin. Itu jadi maknanya kalau kitab-kitab kita itu selalu dibiarkan gitu, dia tak terjemah ke dalam bahasa Jawanya, kecuali Tajus Salatin. Ya. Dan tadi saudara Ustaz menyebutkan tentang Tamarat Al-Muhimah, itu sangat menarik sekali, sebuah karya di ujung-ujung riwayat Raja Ali Haji. Ya. Tetapi sayangnya karya itu agak terpendam, tak diberitahu dan dicetak pada 1880-an begitu, tapi tak dipakai secara meluas. Itu ada masalah, ya. Walhal itu sangat sebuah turaf, kalau boleh saya kata, pembinaan sebuah institusi, iaitu mahkamah. Ya. Jarang negeri Melayu memberikan keutamaan kepada persoalan mahkamah dan disebut secara jelas masalah rasuah. Ya. Itu memang kalau baca kena tempeling lah gitu. Ya. Ya. Memang sangat jelas pendekatan, sebab Raja Ali Haji sudah melihat runtuhnya, ujung-ujung pada riwayat hidup beliau, runtuhnya kesultanan itu. Ya. Baik, kita bergeser masa, jadi sebelum nanti asar, ya, baik, kita mungkin ada lagi berapa minit untuk, ya, mungkin saya mohon Bapak Ibu, tuan-tuan, saudara-saudari bertanya setiap satu kepada teman-teman kita ini, pembicara kita. Ya.
Silakan berdiri, tampil, sebut nama dan soalan anda padat, ringkas, short and sweet sebagaimana tadi Ustaz sebut. Boleh? Ya, silakan. Ayo. Silakan Ustaz. Ya. Ada mikrofon di situ. Ya. Baik. Di bawah ya. Hidupkan saja ya. Nak kena belajar lagi ni. Okey, terima kasih Dr. Azhar dan juga kepada ahli panel yang ada di hadapan. Saya lihat ada beberapa perkara yang agak menarik daripada perbincangan pada hari ini. Juga cetusan Ustaz Husari juga menarik bagi saya. Cuma saya nak kena kasih sedikit Ustaz advance notice lah. Mungkin dalam masa yang sama dalam berkaitan dengan rancangan untuk mengadakan kitab beras tu, dia ada perkara yang berkaitan dengan tahniah perlu diadakan, tapi dalam masa yang sama perlu juga untuk ada di takziahnya. Pasal tentunya selepas ini ada orang yang akan syahid. Dia tidak akan, pasal kita tahu bahawa pengajian tugas ni perlukan suatu stamina yang amat tinggi. Tidak semua orang boleh untuk mengikuti. Mungkin pada awalnya saja, 1 ataupun 2 hari, selepasnya nanti kita nampak tanda-tanda kecundangan dia. Baik, satu lagi berkaitan dengan tugas ini, saya rasa juga dia ada beberapa yang menariknya kerana bagi saya dia bukan sesuatu yang ataupun mungkin orang kadang-kadang sangkakan sebagai sesuatu yang kudus ataupun sesuatu yang suci. Kadang-kadang ini adalah satu perangkap bagi saya. Mereka melihat bahawa apa yang jawi itu semuanya suci. Dan kadang-kadang keliru. Apakah itu bahasa ataupun itu huruf. Bagi saya dia adalah huruf, bahasanya adalah bahasa Melayu. Baik, kemudian ialah dalam tugas itu juga dia ada beberapa tradisi yang saya lihat ialah kalau kebanyakan dalam kitab tugas dia ada demi matan dan dia ada demi syarah dia. Kadang-kadang kita keliru mana matan dan mana syarah. Kita sangkakan bahawa yang syarah itu adalah dia punya penulisan penulis, tapi sebenarnya itu adalah demi matan dia. Jadi itu perbezaan kena perlu tahu. Maknanya ialah apakah matan dan apakah syarah. Kemudian apabila kita cakap tentang syarah pun dalam kitab tugas Ustaz pun ini ialah dia ada syarah atas syarah. Jadi dia ada hasiah. Jadi kita kena faham semua istilah-istilah ini dan kemudian ialah kita perlu untuk meletakkan pada tempat dia yang ini. Jadi tidak semua perkara itu boleh kita katakan sebagai tugas bagi saya. Kerana ada kritik atas kritik. Jadi maksudnya dekat sini ialah dan itu bagi saya adalah sesuatu yang menarik dalam tradisi keilmuan ialah dia tidaknya seragam. Jadi ada kesediaan daripada segi dokumental untuk bahawa pada hari ini kita berpegang kepada satu perkara, pada hari esok mungkin kita berjumpa dengan satu maklumat yang lain dan kita mula untuk anjak luas kena pada ada keluasan betul doktor mana ada keanjalan daripada segi sudut kita punya cara berfikir kita bahawa apa yang mungkin kita baca sebelum ini tidak lagi relevan. Ini ialah dalam konteks ni berbeza. Jadi itu bagi saya ialah satu keunikan dalam tugas ialah kadang-kadang kita lupa bahawa ada kritik atas kritik. Ada syarah atas syarah. Jadi ada hulasah dia, ada hasiah dia. Jadi kena faham apa benda-benda tersebut. Jadi dalam mempelajari kitab tugas, jadi
bagi saya ialah itu adalah perkara-perkara yang perlu untuk kita beri satu penekanan bahawa agar pelajar-pelajar tidak keliru mana apa sebenarnya yang kita sedang bicarakan. Saya pernah tahun 90-an tahun 2000 saya berjumpa dengan almarhum Ustaz Jaafar Banafik. Dia beri saya kitab Baidawi. Itu kitab Baidawi itu adalah kitab Jawi tapi dia terjemahkan dalam bahasa Melayu. Saya tanya almarhum waktu itu ialah Ustaz, berapa lama hantar ambil ini? Dia kata hampir 15 tahun. Dia spend 30 minutes satu hari untuk menterjemahkan daripada Jawi kepada Lumi. Kemudian ialah dia beritahu dengan saya ialah apa yang Ana berikan kepada anta ni mungkin tidak sempurna. Jadi tugas anta adalah untuk diadakan di tahqiq dan sebagainya. Jadi sebelum saya lepas daripada pegas, saya ada berikan tugasan kepada beberapa orang tapi tak selesai. Maknanya ialah tak ada stamina daripada segi sudut hendak menterjemahkan bahasa yang agak rumit dalam bahasa-bahasa pada ketika itu hendak diterjemahkan balik dalam bahasa sekarang. Jadi itu beberapa kerumitan-kerumitan kadang-kadang apabila kita melihat bahawa tugas itu kita kena faham apakah dia sebenarnya. Jadi wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz kerana memperingatkan. Saya rasa pakarnya. Ustaz mau menambah? Saya rasa tadi yang disebut oleh Ustaz Jaafar itu adalah tambahan supaya dalam pembicaraan dengan turaf itu kita harus mengambil kira persoalan-persoalan itu. Kalau Ustaz mau tambah silakan ataupun kita bergerak kita buka soalan. Ayo. Ada yang mau bertanya tadi Ustazah Liana bicara tentang munshi yang selalu orang dengar macam-macam tetapi okey saudara teman Bapak silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ahmad Kamal. Saya teruja dengan kata Ustazah Liana tadi. Hanya saya nak bertanya sajalah pasal dengan keadaan masyarakat muda kita sekarang. Sama ada generasi sekarang sedar tak? Tentang warisan yang kita ada berpunca dari Singapura dan macam mana nak menimbulkan kesedaran tentang warisan yang sedia ada. Pasal kadang-kadang tentang pemikiran kritikal ni kan. Kita begitu mudah sekali menerima pemikiran budaya barat tapi kita lupakan yang sebenarnya kita ada warisan sendiri yang boleh digunakan untuk masa hadapan bagi kemajuan masyarakat kita sendiri. Terima kasih Tuan. Ustazah, mau singgungannya? Silakan. Ya, bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kalau soalannya rasanya orang-orang muda sekarang kenal ataupun boleh menghargai tadi kalau kita cakap turas atau kitab kuning. Bila bapak bertanya tadi bila saya dengar daripada ahli panel sebenarnya saya teringat sendiri zaman saya kecil. Sebab kalau zaman kecil kalau kat sini Masjid Sultan yang seingat saya banyak toko kedai buku. Jadi selalunya orang akan kalau bapak saya akan cakap kat sini ada kedai buku ni nak kena beli buku ini. Itulah ingatan saya tentang sesuatu yang saya hargai tentang Masjid Sultan ni. Jadi kalau sekarang ni saya sebagai milenial bila melihat perkembangan sekarang yang ada, saya sendiri agak celaru sebab saya fikir okey kita ada Masjid Sultan tapi sayangnya kenapa kat Haji Lane tu tak tahu pun orang tak tahu sejarah Haji Lane tu. Orang tahu pergi sana nak shopping. Kalau tanya Gen Z pergi sana nak shopping. Pasal sekarang ada tak tahu ada kedai duck lah, kedai apa semua popular yang untuk shopping popular lah. Tapi tak ada, kalau tak baca, kalau tak tahu memang kita tak tahu sebenarnya ada sejarah yang paling berharga untuk Singapura. Jadi kalau kita katakan adakah mereka tahu ke tak, secara umumnya kalau saya lihatlah sekarang tak ada, sangat jarang dengar kalau anak-anak muda nak cakap
turath, nak cakap pasal penerbitan ni, bila sebenarnya saya dengar perbentangan ni, sebenarnya pertama saya fikir kenapa modul ni tak ada kat madrasah. Kenapa tak ada? I wish ada benda ni, sebab tu daripada kecil we will take pride. Kita bangga sebab ni sebenarnya sejarah kita. Ya. Jadi saya dah mula terfikir patutnya ni ada ni, dan kalau tanya pasal anak-anak muda sekarang, kebanyakan mereka kat TikTok, Twitter, Facebook pun dah kira dah zaman lain. Jadi mungkin kita perlu cari cara juga bagaimana kita boleh menyampaikan maklumat-maklumat ini dengan secara kreatif di wadah-wadah yang mereka biasa ada kat situ. Ada mungkin perbincangannya mungkin lebih menarik, tapi seperti doktor tadi cakap, Syairi cakap, kalau tak ada buku, dengar je memang bosan. Tapi kalau kita boleh nampak bukunya, boleh pegang bukunya, boleh debat dengan bukunya, saya rasa Gen Z sekarang lebih terbuka untuk nak berdebat lah. Tapi kat sini pun ada Gen Z banyak juga ni. Kat sini boleh juga beri perkongsian tentang apa pendapat anda, dan juga mungkin yang dengar daripada kawan-kawan, ataupun mungkin kenapa anda datang kat sini. Kalau ada siapa yang nak celah saya ke, ataupun mungkin nak tambah apa yang tadi saya berikan. Bagus kalau ada anak muda ya yang boleh mencelah. Bukan maksud saya orang tua tak boleh ya. Maksud saya orang muda. Jadi kita dapat rasa bangga bahawa persoalan turath ini persoalan bersama. Muda, tua dan sederhana. Ya. Agak menarik tadi Ustazah menyebut itu. Kalau semisalnya dah tak ada kedai buku, ya, makanya harus kita fikirkan satu pusat rujukan, pusat sumber. Mengapa tidak satu hari kita boleh fikirkan, kerana Singapura pernah memainkan peranan menjadi tuan rumah untuk banyak turath-turath kitab kuning Melayu, kenapa tidak Masjid Sultan satu hari menjadi pusat sumber? Ini masyarakat mesti inilah, jangan tengok Dr. Syairi sajalah ya. Mesti ini semua kerja ramai, minta MUIS, Pergas, Mendaki, AMP ya, dan segala-galanya. Ayo kita fikirkan bagaimana satu hari. Taklah mungkin semua kitab-kitab dunia Islam, setidak-tidaknya dari rantau Nusantara. Kitab-kitab asas itu mesti ada dalam simpanan dan buat rujukan kita. Tadi Ustazah sebut tak ada di madrasah. Ya. Kalau di kampus kami, kalau di pengajian Melayu ada ya sastra, modul sastra klasik diajar. Tetapi gitulah yang belajarnya 5 orang. Ya. Paling banyak saya ngajar 8 orang. Itu pun 8 tu macam anugerah besar lah tu ya. Ya, macam turun langit ya. Saya ngajar Hamzah Fansuri, Tajus Salatin, Bustanus Salatin, kitab-kitab kuning daripada Palembang, Sumatera, Jawa. Tak ada tarikan ya. Saya tak tahu macam mana takkan saya nak TikTok kan ya. Kitab tak boleh TikTok ya. Benda hal-hal ilmiah yang tinggi tak boleh TikTok, dan saya rasa jangan di TikTokkan ya. Sebab itu jadi kemurahan ya. Ada yang harus kita pertahankan, kita tidak boleh sampai jatuh ke bawah itu sekali. Saya rasa itu bencana alam. Bencana keilmuan kita. Baik, satu soalan terakhir. Ayo sebelum kita tutup, nanti sudah masuk asarnya. Ya, silakan saudari. Nah, kebetulan kita dapat anak muda. Ya. Assalamualaikum. Jadi mungkin persoalan yang saya ingin tanyakan ni pernah dibahaskan. Namun tadi telah dikatakan beberapa kali ulama Nusantara ataupun Sultan pergi ke Mekah untuk mendapatkan pendidikan Islam. Jadi apabila mereka pulang ke Nusantara, semacam ada religious ataupun moral policing. Jadi di sini kita lihat sampai sekarang ada segelintir masyarakat kita yang masih condong ke arah agama yang very fikih oriented. Jadi adakah ini kejayaan dakwah ulama ataupun Sultan yang belajar di Mekah itu sampai kini kesannya masih terasa? Adakah sebegitu? Itu soalan saya. Terima kasih. Baik. Silakan siapa yang mau jawab ini, selagi pun sudah berkumandangkan azan. Bagaimana adabnya di sini? Saya kurang pasti, kalau saya di Jawa lain ya. Silakan, ini manajernya ada di sini. Sama ada kita. Baik. Silakan Ustaz. Kalau mau nyambung, ya. Ini mungkin sebagai penutup sekali ya? Ya, silakan. Okay. Mungkin
Pertama sekali, saya ingin menyentuh tentang mungkin Ustaz Jaafar tadi kata tahniah dan takziah. Okey, mungkin kita kena tukar KPI kita. Instead of kita nak ramai, KPI kita adalah kita nak khatam buku ni. Sikit ke ramai macam Dr. Azhar kan. 8 orang ke 5 orang kita tetap akan khatam buku ni. So itu KPI yang mungkin kita kena tetapkan lah untuk kalau kita nak habiskan. So kita plan adakan launch untuk anak muda. Kita taruh sofa, jadi kita baca kitab Toras insyaAllah. Kita buat dia macam apa ni, macam sebab selalu anak muda ni suka datang ke sini untuk melepak, minum kopi dan sebagainya. So kita adakan kopi juga insyaAllah, tapi kita ada bahan tambahan iaitu kitab untuk kita bincangkan. Mungkin kedua menjawab soalan tadi memang menjadi tradisi para ulama Islam pergi ke Mekah, Madinah, juga Mesir dan juga negara lain untuk belajar, kemudian pulang untuk mendidik masyarakat. Itu memang dari tradisi dahulu. Syekh Arsyad berada di Mekah puluhan tahun, lama. Banyaklah kan. Tadi Hamzah Abdul Rauf juga pergi merantau kemudian pulang. Mungkin apa yang disebutkan tadi apa? Raja-raja kemudian Polisi menjadi faith oriented gitulah kurang lebih. Okey. So, yang saya faham tadi soalannya berkaitan dengan kadang-kadang mungkin hari ini yang pulang daripada Mekah Madinah mungkin ada orientasi berbeza sikit. Mungkin itu adalah faktor mungkin kerana perubahan. Kita tahu bahawa ada satu fasa di mana mereka lebih mirip kepada amalan-amalan tertentu, mungkin berlainan daripada amalan-amalan yang lebih dahulu. So saya kira itu perlu dikaji dan juga dibincangkan kerana memang kadang-kala orang Melayu ini daripada dulu di Minangkabau tadi kan saya kata yang buku tadi itu memang dibincangkan pada benda ini. Ada yang kalau di Aceh juga contohnya antara Hamzah Fansuri dan Al-Raniri isu yang sama kan, ada mungkin perbezaan pendapat. Cuma saya kira perbezaan pendapat ini harus memperkayakan kita kan, kita memahami antara satu sama yang lain. Jadi kita itu saya kira itu jawapan saya lah. Okay. Baik. Bagaimana teman-teman? Ustaz Alfian mau tambah sepatah dua kata sebelum kita tutup, dan Ustaz Aliana silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perbincangan komentar yang telah diberikan. Mungkin saya memberi sepatah dua kata terhadap apa yang telah ditimbulkan. Macam Ustaz Jaafar tadi mengatakan tentang pentingnya institusi penterjemahan ya. Jadi ini satu yang boleh kita fikirkan bersama ya, sebab selain daripada menterjemahkan ataupun proses penterjemahan tu, kita perlu fikir juga tentang ekologi penterjemahan. Apa yang perlu kita terjemahkan? Kalau di Indonesia para pesantren itu malah menterjemahkan buku-buku yang luar daripada bidang agama. Malah Paulo Freire itu sebagai seorang pedagogi itu diterjemahkan kepada bahasa Indonesia kerana itu satu idea yang penting untuk diapungkan ke dalam masyarakat Indonesia. Di konteks kita pula di Singapura contohnya, kita mungkin boleh ambil kira bagaimana kita boleh terjemahkan idea-idea atau gagasan Prof. Farid Alatas, pakar sosiologi di NUS tentang ilmu mandirinya. Bagaimana kita boleh apungkan konsep atau gagasan autonomous knowledge kepada masyarakat Islam di Singapura. Kerana Prof. Farid sebenarnya bertulis dalam bahasa Inggeris kan. Kemudian dari segi ruang, seperti mana yang telah ditunjukkan oleh tokoh-tokoh yang lampau seperti Syekh Al-Hadi contohnya, pasti ada ruang untuk memikir ulang. Dan saya tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Ustaz Jaafar tadi, bahawa turas itu tidak semestinya kitab suci. Ya? Sebab kalau kita lihat sebagai contoh, Al-Mawardi dalam bukunya Al-Ahkam Sultaniyah tu, khalifah tu penting. Mesti orang Arab contohnya mesti menjadi satu simbol penyatuan. Makanya tidak boleh ada keretakan dalam empire Islam. Dan kalau kita lihat bagaimana kita boleh memikir ulang, kita lihat konteks zaman tersebut di mana waktu itu Khalifah Abbasiyah adalah khalifah yang lemah dan dikelilingi oleh apa yang disebut dan disokong oleh apa yang disebut sebagai empire yang berlainan orientasi, iaitu Buwahid yang beraliran Syiah ya. Namun begitu mereka mengatakan bahawa okey, kita kedepankan Khalifah Abbasiyah ni. Jadi Al-Mawardi bertulis dalam konteks yang sedemikian, adanya percakapan politik antara orang Syiah dan orang Sunni ya. Dan ini berbeza kalau kita lihat
buku-buku tulisan Ibn Taymiyah contohnya juga menulis tentang khilafah, tapi mengatakan bahawa syariah itu menjadi simbol untuk penyatuan umat Islam, kerana kita lihat dan kita tahu sejarah Ibn Taymiyah banyak telah diperlakukan secara tidak adil oleh para ulama waktu itu, ya, kerana ada perbezaan pendapat. Malah apa yang disebut sebagai freedom of thought ataupun kebebasan untuk berfikir itu sesuatu yang disempitkan oleh para ulama yang memusuhi Ibn Taymiyah. Jadi kalau kita lihat cara untuk kita membaca turas itu adalah pembacaan yang kritis, yang menilai konteks di mana apa yang mereka lalui, apa yang dilalui oleh para ulama ini dalam menghasilkan buku-buku tersebut. Jadi mungkin kalau saya ambil kira bahawa pendekatan yang sosio-agama, pendekatan yang ambil kira juga konteks zaman, itu penting untuk kita nilai. Ya. Ustazah, silakan. Ya. Sedikit saja tambahan saya sebab kita dah agak kelewatan. Jadi berdasarkan tadi pada apa kongsian Ustaz Jaafar dan juga tambah sikit daripada apa yang diberitahu oleh Ustaz Alfian, saya teringat kata-kata dari Dr. Amr Al-Wirdani, ulama daripada Mesir, yang mengatakan kitab Turas bukannya ilmu, tapi ia adalah hasil daripada ilmu yang ada pada penulis. Lalu penulis kitab tersebut menulis berdasarkan ilmu padanya. Kita mengkaji kitab Turas adalah untuk memahami akal dan pemikiran penulis kitab tersebut. Kerana itulah sebenarnya ilmu yang sebenar. Jadi saya rasa saya nak menutup perkongsian itu dengan mengatakan perkongsian Turas dia lebih luas, bukan sahaja terjemahan dan makna dan fakta, tetapi sebenarnya untuk cuba membangunkan pemikiran kritis sebagaimana tadi yang telah dikongsi oleh Dr. Alfian. Ya. Dan saya juga ingin menutup, terima kasih Ustazah, dengan sebuah bingkisan supaya kerana ini kita menghormati Turas, dan saya mau mengambil kutip Turas dari Nusantara, iaitu kitab Al-Mukhtasar oleh Kemas Fakharuddin. Maka kutipannya begini, dan bahawasanya tiap-tiap batin baginya lahir, dan tiap-tiap lahir itu baginya batin. Dan syariah itu lahir hakikah, dan hakikah itu batin syariah. Dan kedua itu mulazim, satu makna. Maka syariah dengan tiada hakikah sunyi, iaitu hampa, seperti padi tiada berisi. Dan hakikah yang tiada syariah, itu batil. Dan diumpamakan yang tiga itu dengan buah nyor. Nyor ya, Asia Tenggara ya. Maka syariah itu seperti kulit yang lahir, dan tarikah itu seperti yang di dalam, dan hakikah itu seperti minyak yang pada batin isi. Dan tiada sampai kepada isi melainkan dengan mengupas kulit. Dan tiada sampai kepada minyak melainkan dengan melumatkan isi. Cantik sekali kitab ini. Baca malam tak tidur. Ya. Saya sangat teruja dengan kitab-kitab lama ini. Berseni dengan perumpamaan puitis sekali. Ya. Tak kering. Ya. Jadi kita baca pun syahdu naik ke langit ya rasanya. Ya. Begitu juga dengan banyak lagi kitab-kitab. Dan saya rasa apa yang dah disahuti oleh Ustaz tadi sangat penting. Mana tahu kita boleh buat masterclass untuk anak-anak muda kita. Faham tentang kitab-kitab kuning dari Asia Tenggara setidaknya. Ya. Dengan itu ayo teman-teman kita berikan tepukan gemuruh kepada 3 panelis kita. Moga-moga nanti di acara yang lain, kemudian 2 lagi yang akan berturutan, nanti sama-sama disambuti dengan teman-teman yang lain. Ya. Sekian saya tutup majlis ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan moga jumpa lagi. Selamat bulan Ramadan. Selamat berpuasa bukan bulannya. Ya. Terima kasih. Silakan.